2, 1. Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Farah Fauzana. Hari ini you guys are gonna watch satu program called Bungkus. Bukan apa, bila kita duk cerita pasal kejayaan seseorang, kita nampak hebat je semua. Kita nampak macam, hai, untunglah dia dapat rumah besar, untunglah kereta dia besar, untunglah dia anak orang kaya, No, korang pernah tahu tak bila seseorang tu nak sampai kejayaan, dia punya struggle tu macam mana? Dia punya kesusahan, duit ada ke tidak, pernah bungkus beberapa kali sebelum beradanya di tahap itu. So, hari ini kita akan bersama dengan seorang jejaka yang anda akan tengok macam tapi sebenarnya di sebalik cerita dia yang macam tu ke? So, siapakah dia? Korang check this out. Kita jumpa lepas ni. Yes, inilah dia tetamu yang saya sebenarnya buru. Wah. Masya Allah. Okey, dulu I panggil dia Up. Sekarang kita kena panggil dia Tuan Ashraf Khalid. Janganlah panggil Ashraf je. Janganlah tuan-tuan. Yelah, dah kahwin, dah jadi CEO. Sekarang ni CEO A-Class Essentials yang berhak. Yang bawah dia ada Mutiara, ada Jiwaku, ada Kilafit, ada Farah Fit. Farah Fit pada. Bakal. InsyaAllah. Okay, so Up, thank you so much. Thank you so much for having me juga. Masya Allah. Sangat-sangat terharu dan juga sangat berbesar hati sebenarnya. Yes, definitely. So sekarang sebenarnya kita dalam Bungkus ni kita nak cerita pasal benda-benda yang orang kalau kita cakap, pasal how's your business? Bungkus lah. Tapi orang kata jangan takut pula. Sabar. Betul, ramai yang takut. Tapi sebenarnya dengan kita bungkus tu juga sebenarnya terbuka satu bungkusan tu yang sebenarnya ada hasil yang sangat awesome and sangat yang macam amazing macam sekarang ni. Kan, I pun sebenarnya ada juga pengalaman bungkus tu. Kan? Sebab itulah kita buru you. I rasa setiap usahawan pun mesti ada kan pengalaman kena bungkus tu. Sebab kebodohan diri sendiri sebenarnya kan. Kesilapan yang tak disengaja, yang kita tak sedar, kita pun tak tahu kelemahan kita. Tengoklah keadaan Up sekarang. Tapi selalunya orang kata akan cakap, senanglah Up, tak apalah Up macam ni, tak tahu Up dah ada. Sedangkan orang tak tahu struggle yang dihadapi oleh Ashraf sendiri. At the age of 28. Now you're 28, right? This year I'm 28. Subhanallah, 28 dah ada. Tengoklah. Biasa je. Okay, nampak macam happy kat sini kan? Rezeki Allah. Betul, Alhamdulillah. Tapi kita nak cerita. Okay, jom kita rewind balik. Belakang balik First start business ataupun start berniaga, start berurus niaga wang ringgit di usia? Actually, I kalau ikutkan berniaga tu awal daripada I umur 6-7 tahun macam tu I dah start berniaga. Tapi masa umur 7 tahun tu I berniaga jual pen. Jual pen kat sekolah? Pen dengan serius Ashraf? Ya, sebab masa tu mak I cikgu kat sekolah. So I ada pas besar lah untuk pergi ke kelas-kelas semua. So I jual pemadam. Kalau ingat dulu orang suka main game pemadam tu kan. So I lah antara supplier dekat sekolah I. Supplier terbesar kat sekolah I lah. And then after that I banyak jual. Pemadam tu ikut negeri ke? Ada macam-macam ada negeri kan? Dia ada ikut saiz, dia ada negeri. So I beli sebenarnya dekat kedai Cina belakang rumah je. Kan, I beli banyak so dapat murah. And then I jual kat kawan-kawan. So I dapatlah sedikit margin kat situ kan. And then from there I ada jual BB gun. I pernah jual benda-benda yang haram juga sebenarnya. Macam taser gun kalau you pernah dengar. Taser itu masa umur berapa tu? Taser gun tu sebenarnya dah umur 19 tahun kot. 18 tahun macam tu. Masa tu I tak tahu sebenarnya taser tu gun tu haram. Ataupun tak tahu kata benda tu illegal kan. And then I pernah jual hard drive. Dan dalam hard drive tu I letak banyak-banyak movie. Kan I beli hard drive tu 100, I letak banyak-banyak movie dalam tu. Dijual? Jual 200-300. So lepas tu masa I dekat universiti I pernah jual handphone BlackBerry. So banyak benda lah I buat. Tapi serius I start buat business tu of course after I dah habis universiti.
I buat artist management. Artist management tu antara Hebat-hebat tau artis luar negara tau. artis luar negara antara Overseas artis je. Betul. Antaranya Rihanna aja. Rihanna, Jennifer Lopez. Macam-macam macam tu. Okay, so kiranya dalam arti kita lain, pendedahan out ni daripada usia kecil lah. Maknanya just imagine at the age of 6-7 tahun, siapa je nak fikir kita 6-7 tahun duk sibuk main kan? Ni dah start berniaga. Okay, so because of that, is it a fact because of your father? Macam sebab ayah berniaga ke ataupun macam? I rasa actually to be honest, berniaga tu sebenarnya mak I lah banyak. Daripada kecil kan dia suruh I menabung. Lepas tu bila I menabung, so I fikir macam mana I nak ada duit lebih lagi. So actually awal-awal tu masa I beli pemadam, pen apa semua tu kan, semua tu duit mak I. Maksudnya mak I dia punya pembagi modal lah. Dia yang bagi modal lah. So lepas tu yang I rasa seronok, I start jual apa semua tu kan. So I rasa itu. And then of course lah the fact that my dad pun memang businessman. So I memang rasa macam sukalah berniaga atau dapat duit ni kan. So that was my childhood lah. Tapi orang tak tahu in order to success tu kita ada struggle, kita ada setengah orang tu buka satu bisnes bungkus. Pernah tak Ab? Of course I think masa tu I agak muda. I rasa umur I baru 23, 24 macam tu. I start my artist management company tu. And then what is it called? Ikhlas management masa tu. Okay. So that company sekarang dah tak ada lah. Dah bungkus lah. Dah bungkus. Kesian lah artis di bawah naungan kan. Tak salah ada Rosa, ada Farah Fauzana kat situ. Ada masa tu. Kan. Okay, can you share me orang kata first you punya idea nak buat tu, beraninya you nak buat tu, macam mana you approach kan? All this masa awal-awal tu I of course lah, sebab I sebenarnya daripada dulu pun I ada this vision I nak buat produk kan, tapi at the same time masa tu I muda, I tak ada duit. So I fikir apa yang I ada adalah hanya network dengan kawan-kawan ni lah. Macam antaranya dengan you sendiri I dah kenal, dan ada Syaifah Syakina masa tu I dah kenal. So I cakap why not I dapatkan ambassadorship untuk diorang apa semua, and then at the same time I boleh earn sikit margin. Tapi dalam masa yang sama, masa tu I buat bisnes tanpa ilmu lah, tak ada guru, tak ada ilmu, and then I pernah ditipu oleh staff sendiri. Serius? Tipu macam mana? I punya duit dalam company sebab I bagi dia handle, so tahu-tahu semua habis lah, and dia ambil untuk personal use dia sendiri. And then macam duit yang masuk dalam company dia tak roll balik. Dia tak bagi tahu, faham tak? Dia suruh masuk like account personal dia apa semua. So masa tu I dah tak terlalu itulah. Masa tu I pula dalam masa yang sama tengah nak buat projek lain pula kan. So ditipu macam tu. And then I ingat lagi satu masa tu bila company I dah terpaksa buang semua staff apa semua, I dah bagi tahu team lah macam I dah tak boleh nak continue benda ni. And then sampai ada satu masa tu staff I sendiri datang ke I, staff yang lain lah, datang ke I untuk minta collect hutang gaji yang tertunggak dengan juga EPF. Imagine Fafa, masa tu I muda tapi I tak tahu kan. I ingat kan kena bayar gaji macam ni. So ada staff I yang I bayar sampai 6,000 gaji sebulan. Sebulan. Ya Allah, kenapalah kita tak fikir dengan dia kan. Masa tu 6,000 sebulan. Masa tu tak tahu kan. And then I sampai pinjam duit dekat terpaksa pinjam duit apa semua. So Ashraf Khalid still have to pinjam duit at that time. Masa tu terpaksa kan. Orang tak tampak. And then yelah, and then dah terpaksa tutup. And then after that barulah kita nak start to build up balik apa benda nak buat. Masa tu I pun lost lah, tak tahu nak buat apa. Umpama macam dekat tengah-tengah jalan kegelapan lah, tak tahu nak pergi mana kan. But the right thing I buat masa tu, I masuk kelas Dr. Azizan. And then daripada situ I dapat idea nak buat macam mana. And that is when I started buat Mutiara. Kan? Tapi before proses nak buat Mutiara tu, I dengan Tia banyaklah lalui masa-masa kita kan. Because of course bila I dah hilang company tu, and then I ada hutang lagi. So I nak kena bayar hutang. Okay, so bila kita tengok you melalui proses tu kan, maknanya yelah, kita buat satu benda tu kita kena tahu. Macam you cakap lah, kita kena ada ilmu, kita kena ada orang guide kita kan. So you pun buat je. Apa benda yang you belajar daripada company yang dah bungkus tu? Well, I belajar banyak benda. One is I belajar tentang leadership. Kalau kita as a boss tak ada leadership yang kuat, staff kita senang je akan pijak kita. Diorang takkan buat apa yang kita first leadership. Leadership. And then
apa yang I belajar juga adalah untuk manage lah kita punya cash flow. Make sure kita ada proper business plan. Kan bukan je masuk just buat je. Kan masuk tu kita nak kena tahu apa yang kita nak capai, apa market kita, bersama mana market kita. Adakah apa yang kita nak spend ni kita boleh dapat balik lebih. Kan macam dulu for example I spend untuk my staff, salary apa semua, tapi adakah I boleh dapat balik duit? Tak boleh. Masa tu I macam actually kan masa tu dah ramai dah orang cakap this is not a good business. Tak boleh buat because you punya margin terlampau kecil, you punya management terlampau tinggi. Sekali lagi in case ada yang mungkin tak clear, Up ni kira macam agent lah, untuk semua selebriti kat luar sana. Dia menjadi orang tengah untuk liaise dengan company-company yang mencari, contohnya mereka ni kita perlu ke ambassador. So Up yang akan deal berapa harga yang patut, berapa apa pula yang in return. So Up ni lah, this is the company yang dilakukan oleh Up. Tapi masa tu mungkin satu lagi I pun mungkin tak apa pandai untuk dapatkan job apa semua. But you managed to get for me, you know. Alhamdulillah, masya-Allah. Saya macam bersyukur, cik. Baguslah ni kan. One thing saya nak anda tahu, saya pun tak tahu kenapa. I don't know, saya pun tak tahu apa yang I always have for Up. Dia macam saya selalu ada macam ada soft spot satu, and macam ada trust, macam tak apa, buat dulu, jadi tak jadi it's okay, because mungkin sebab ada semangat yang macam aku nak cuba. Dan I pun sebenarnya bersyukur juga sebenarnya sebab ada orang macam you, ada banyak orang yang support I, yang nampak I punya potential, walaupun masa tu sebenarnya tak tahu boleh buat ke tak kan. Tak ya kan budak ni kan. Boleh kot. Tapi ada orang yang sanggup bagi I that peluang kan. So bagi I, bila I tengok balik ke belakang, I rasa banyak je kenapa I buat benda tu. Sebab I belajar banyak gila benda. And dalam masa yang sama, because of that I kenal banyak orang. Kan I pergi jumpa, you know, because of that business lah I jadi siapa I hari ni. Kalau I tak buat benda tu, mungkin I tak capai pun apa yang I capai hari ni. Betul. And of course I banyak buat salah, banyak hutang. And I ingat masa awal-awal kahwin dengan Tia, of course lah, orang ingat expect kahwin dengan anak Tok K ni akan best senang lah. Best betul lah Tia. Tapi kalau tanya dia, awal-awal kahwin tu memang kita struggle gila. What kind of struggle? Macam memang, yelah macam I cakap bila bisnes dah bungkus, and then income tak ada, and then at the same time kita nak rebuild something new, and at the same time macam bapa I sendiri pula, dia jenis yang macam, bukanlah kata dia tak nak tolong, tapi dia suka kita berdikari sendiri. So dia macam aku buat sendiri. Dia bagi I macam the last thing yang I akan buat adalah minta duit kat dia, ataupun minta dia bantu kita, because kalau I minta je dia akan tengok kita sebagai budak-budak yang tak matang, budak-budak yang, so kita nampak macam loser kat situ kan. So I daripada dulu I macam tak nak nampak loser depan bapa I. So whatever it is pun I try to do it myself. And at the same time memang malu juga nak cakap, tapi banyak Tia yang support juga awal-awal perkahwinan tu. Memang I ingat tau, ada masanya memang duit dalam bank memang tak ada, duit cash pun memang tak ada. I personally lah pernah lalu itu, pernah memang pokai habis lah. But I lucky lah masa tu I dah kahwin dengan Tia. So Tia pun ada sikit simpanan apa semua. So terpaksa lah I menanggung harap orang kata dekat Tia pada masa tu kan. Tapi I bersyukur lah because today of course I dah bayar balik apa benda yang I guna dekat Tia, and I dah boleh bagi dia lebih daripada support, apa yang I rasa support system tu penting. And I rasa because of dia percaya kat I. Cuba bayangkan kalau masa tu kan Tia macam cakap dia ni loser lah, aku tak nak dengan dia. You tipu I, you kata macam tu kan. Tapi I tak pernah janji apa-apa dengan dia. I memang daripada awal cakap kat Tia, kalau kahwin dengan I tak ada apa-apa. Yang ada ni semua bapa I. Tapi I memang kita akan start kosong kan. So bila dia datang sini, imagine apa dia tinggal dia punya career kat sana, datang sini dia in the mindset, okay tak apa, kita start all over again. And because of that lah kita boleh ada that semangat ataupun membara tu. Betul. Saya suka dia, orang kata the combination of Up dengan Tia, dan juga as I said lah, as Up cakap tadi, sebabkan support tu. Yelah, bayangkan kita dah tak ada habis lah ni. Sebab yelah dengan kesilapan, kelemahan kita sebelum ni, tak ada duit cash, dah tak ada semua. Tapi you kira as a man, as a husband, ada masa-masa yang macam buang ego tu. And Tia pula support system dia sangat kuat. Betul. Kita percaya. Okay, so cerita tadi pasal dah kelemahan tu semua, tapi macam mana you bayar hutang tu? Maksud saya macam
yelah kita pun dah buat kesilapan, percaya dekat staff and then terbagi-bagi banyak pula gaji. Itu yang paling aku suka sebenarnya. How do you pusingkan balik daripada zero duit dalam bank tambah balik tu? To be honest with you kan Fafau, I'm very honest because I pergi belajar. I memang tak boleh nak selindung lagi belakang benda tu sebab I tahu benda tu ya benda yang buat How do you know about this class? I mean, ke siapa ajak you ke ataupun macam apa sahaja juga ni ke apa? Tak, I memang daripada awal dulu I memang suka membaca. So bila I baca, bila I tengok terjumpa Dr. Azan punya video online, apa yang dia cakap tu kena dengan apa yang I baca. Kan? So I rasa macam attracted. So daripada situ I pergi start masuk kelas apa semua. And then daripada situ I start business tu without any capital. Kan? Tak ada modal apa semua. So Dok ajar macam mana cara dia step by step. And lepas tu I buat kesilapan juga. I tinggal kelas. Buat silap juga? Ada juga bila I dah start Mutiara tu. Sebenarnya mungkin orang tak tahu, ada juga masa yang kita tiba-tiba semua stokis kita punya top stokis tinggalkan kita. Because diorang tak puas hati apa semua, diorang tinggalkan kita. So kita terpaksa start balik. Kan? But that process mungkin baru je jadi macam last year macam tu. Maknanya Mutiara ni dia baru start, dia pernah ada juga goyang-goyang. Of course. Masa tu bila I tinggal, I tak pergi belajar apa semua, I tak ada leadership yang betul, I tak jaga stokis I apa semua. So ada stokis yang tinggal. But daripada situ I belajar lah. I rasa macam actually bukannya salah stokis tu, salah I sebab I yang tak engage dengan diorang, I yang tak tunjuk I punya appreciation kepada diorang. Kan? Daripada situ I start balik belajar. So bila kita belajar balik, kita tengok actually naik balik. So that's why I tahu the missing X kat I adalah bila I belajar. Bila I tak belajar, I akan sentiasa hit wall. Tapi bila I belajar, I boleh je naik cepat. Sebab sebenarnya I tak ada masalah dengan semangat ataupun I tak ada masalah dengan takut. Cuma kadang-kadang I buat kesilapan. Maksudnya decision yang salah. Learning process tu tak kira walaupun macam kau dah dekat dalam business tu dekat 4-10 tahun ke apa ke, you need to still learning kan. Tapi bagi I macam bila I dengan ada mentor, dia senang lah Fafau sebab I tanya je dia bagi tahu I whether this is the right thing to do. Tapi mentor ni check juga tak hari tu lari straight ni dah lari sengit-sengit dah ni dia akan beritahu. Dia sometimes sampai even personal punya benda macam kita sometimes bila kita kat atas orang kata angin kuat. Dia terlupa lah. Angin kuat kan, banyak je dia punya dugaan kan. Benda macam tu pun dia akan sentiasa ingatkan kita untuk kembali. Kan, kembali untuk kita sentiasa ingat kat Allah, sentiasa minta balik, sentiasa jaga apa yang kita perlu jaga, sedekah kita apa semua. So bagi I itulah penting. Sebenarnya kadang-kadang sukses pun kita kena manage sukses juga. Bukan kita cakap sukses tu memang best semua, but learning how to manage success pun very important kan. Right. Okay, last question pasal bungkus ni. Kita pun tak expect bila kita buat satu benda tu bungkus. Sebab kita pun tak nak benda tu bungkus. Tapi apa yang boleh bagi tahu ke orang kalau baru nak start, tak payah cerita pasal besar-besar. Kadang-kadang nak buka burger stall je, baru buka burger stall dah bungkus. Ataupun baru nak berniaga yang biasa-biasa dah bungkus. Bungkus tu satu hal, habis duit kita ni pun satu hal. So what you want to say to them yang pernah bungkus dan tak nak bungkus? I sebenarnya tak nak lah macam terlalu promote kan benda ni. Tapi ini from my own heart kan. I macam mana pun I rasa memang kita kena pergi belajar. Tak kisahlah belajar walaupun daripada siapa. Anak berniaga yang kecil-kecil ni pun. Tak kisah you nak belajar daripada bukanlah cakap daripada Dr. Azizan ke, daripada Sifu mana-mana, tak. You kena belajar daripada orang kena yang ada ilmu. Dah pernah buat benda tu. Daripada orang yang dah lalui jalan yang you tengah nak lalui tu. Then you akan buat kurang mistake. Sebab sometimes kita ada blind spot. Kita tak tahu apa benda yang kita buat tu salah ke betul. So just cari orang yang pernah lalui benda yang sama. So we must at least ada guide lah. Contoh kalau anak berniaga pun macam apa-apa reference tu mesti ada. Contohlah macam ni lah, Fafau nak jadi DJ. Takkan masuk jadi DJ tak ada mentor langsung. Mentor aku Linda On. Sebab Linda pukul 3 pagi telefon Linda, tolong Linda nak tekan butang apa? 3 pagi 3 pagi. Sebab tu Farah Fauzana boleh jadi very successful. Macam mana pun kita kena ada mentor. And you pun satu hari mesti you nak guide juga orang yang bawah. Betul tak? Macam Norin ke siapa ke orang yang you tu kan, mesti you nak guide untuk diorang jadi sehebat you pula kan. So that's why for me actually benda ni Chinese punya culture memang banyak diorang suka mentor tu. Cuma Melayu ni kadang-kadang kita suka sembunyikan ilmu kita supaya takut orang lain tu. Tapi sebenarnya tak, rezeki tu luas.
So for me it's very important to find someone untuk kita belajar dengan orang tu kan. Masya Allah, rezeki itu luas. Apa yang kita ketahui, ilmu tu perlu dikongsi. Masya Allah, sukalah. Okay, so saya sebenarnya selain pada buat interview ni nak minta tanya. So cikgu boleh tak saja dia nak mula cikgu? Janganlah saya pula. Cikgu jangan kedekut cikgu. I pun banyak belajar dengan Fafau. Cikgu tolonglah cikgu, tolonglah cikgu. Lagi cara macam mana nak mendekat dengan orang, macam mana, you know, personality wise kan. So banyak juga. I bukan belajar daripada seorang, tapi belajar tu sebenarnya daripada ramai orang. Observe dengan ramai orang. So yang penting kita kalau dah down, kita kena cepat-cepat come back. Lepas tu kena ada orang guide. Dan yang penting jangan sedih lama. Jangan main biola lama sangat lah. Jangan main biola lama sangat. Oh, dengar bunyi tu kan? Masya Allah, jangan main tau. Okay, so that's it bungkus for this week. Hingga kita jumpa lagi, siapa cerita bungkus yang kita nak korek. Alright. Thank you Ashraf. Thank you so Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Jumpa lagi bungkus minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Oh, so ni lah buku-buku dia. Okey, jadi buku jadi. yang saya suka baca. Selamat pagi. Ya Allah, Tuhanku. Allah tak benar lah, tak handsome. Smile dulu. Five. Salam. Awak dah mandi ke? Dah. Awak dah makan? Dah. Salam cepatlah. Mana adik awak? Di atas. Tidur? Bukan di bawah. Oh, dekat bawah? Kalau saya nak syuting dengan bapa awak kejap boleh? Ayah. Dengan ayah sekejap boleh? Boleh.